Selama berabad-abad, Al-Quran telah menjadi panduan rohani, membentuk tamadun dan menginspirasi hati. Namun, di sebalik ajaran-ajarannya yang mendalam, tersembunyi seni bina matematik. Struktur yang rumit dan tepat yang menjadi asas kepada keseluruhan teks. Reka bentuk ini tidak kelihatan kepada pembaca biasa. Ia adalah keajaiban yang senyap cap jari pencipta. Setiap elemen, surah, ayat, bahkan huruf, sesuai dengan sistem yang agung dan harmoni. Susunan Al-Quran sempurna seperti orbit bintang-bintang, bukti pengetahuan dan kekuasaan ilahi. Keharmonian matematik ini mencabar golongan skeptik. Bagaimana mungkin seseorang pada abad ke-7 dapat mencipta teks sedemikian dengan kod numerik yang canggih dan tersembunyi? Jawabannya jelas, kesempurnaan ini hanya boleh datang dari penulis ilahi. Perjalanan kita akan membongkar dimensi luar biasa ini, mendedahkan bagaimana setiap perincian adalah sebahagian daripada reka bentuk yang koheren dan saling berkaitan. Ini mengubah pembacaan kita daripada pengabdian sederhana kepada perjalanan penemuan yang menakjubkan. Bersedialah untuk menyaksikan keajaiban yang tiada tandingan, bukti sebuah kitab yang benar-benar melangkaui ciptaan manusia. Di tengah keajaiban Al-Quran adalah kerangka matematiknya, sistem struktur yang dibina atas nombor dan corak. Ini bukan sekadar kebetulan, tetapi reka bentuk yang sengaja dan saling berkaitan yang mengawal keseluruhan teks. Sarab 12 surah Al-Quran, contohnya, dibahagikan secara sama rata 57 dengan ayat genap, 57 dengan ayat ganjil. Jumlah surah bernombor genap adalah 2,719. Jumlah surah ganjil adalah 3,836. Mendedahkan hubungan yang rumit dan keseimbangan yang terpantul. Mukataat yang misteri, huruf terputus di awal 29 surah, bertindak sebagai penanda. Frekuensi mereka mengikuti corak statistik yang luar biasa. Ciri-ciri ini bukan rawak, ia adalah tanda tangan ilahi yang ditenun ke dalam teks. Kerangka ini sangat tepat sehingga mengubah satu huruf sahaja akan meruntuhkan keseluruhan sistem. Reka bentuk matematik ini memelihara kesucian Al-Quran dan mencabar mereka yang ragu untuk menghasilkan sesuatu yang serupa. Apabila kita menyelami lebih dalam, kita menyaksikan keajaiban kejuruteraan ilahi, menarik, logik, dan indah. Struktur Al-Quran adalah penjaga yang kekal, mesej senyap kepada seluruh umat manusia. Setiap nombor, setiap corak adalah tanda asal-usulnya yang tidak berubah dan ilahi. Ini bukan sekadar sebuah kitab, ia adalah keajaiban matematik yang hidup. Semakin kita merenung, semakin jelas sifat ajaibnya. Al-Quran mengajak kita untuk tadabbur, untuk merenung, berfikir, dan mendalami ayat-ayatnya. Tadabbur lebih daripada sekadar membaca. Ia adalah perjalanan intelektual dan rohani untuk membongkar hikmah dan tanda-tanda di dalamnya. Allah memerintahkan kita untuk merenung, menjanjikan bahawa keberkatan sejati akan terbuka melalui perenungan. Proses ini tidak terhad kepada makna undang-undang atau sejarah. Ia meluas kepada keindahan sastra Al-Quran, pandangan saintifik dan struktur matematik. Mempelajari corak numeriknya adalah satu bentuk tadabbur, menggunakan akal kita untuk menyaksikan dimensi tersembunyi keajaiban itu. Ini menguatkan iman, memberikan bukti logik di samping hubungan rohani. Tadabbur mendekatkan kita kepada Allah, mengubah hubungan kita dengan Al-Quran daripada pembacaan pasif kepada penemuan aktif. Setiap pandangan mengisi hati dengan kekaguman dan memperdalam rasa hormat kita. Rahmat Allah jelas, Dia menanamkan tanda-tanda dan keajaiban bagi mereka yang mencarinya. Perjalanan tadabbur adalah pengembaraan yang berterusan, memberi ganjaran kepada setiap pencari yang ikhlas. Menggunakan tadabbur pada struktur Al-Quran, mendedahkan corak matematik yang menakjubkan. 118 surah Al-Quran, 19 kali 6, menonjolkan kepentingan nombor 19, penanda utama dalam reka bentuknya. Keseimbangan sempurna, 57 surah dengan ayat genap, 57 dengan ayat ganjil, nombor surah dan jumlah ayat mereka membentuk hubungan yang terpantul. Sebagai contoh, jumlah surah bernombor genap adalah 2,711 sepadan dengan jumlah kiraan ayat dalam surah ayat ganjil. Simetri sedemikian tidak mungkin berlaku secara kebetulan dalam teks sebesar ini. Kekerapan perkataan juga sejajar dengan makna hari muncul 395 kali, bulan 12 kali. Corak-corak ini tidak dipaksa. Ia adalah semula jadi, menunggu untuk ditemui. Setiap satu adalah permata tersembunyi, bukti sifat ajaib Al-Quran. Tadabbur membongkar keajaiban ini, meningkatkan keyakinan dan kekaguman. Struktur Al-Quran adalah keajaiban praktikal untuk era sains dan data. Setiap corak adalah tanda,
mengajak kita untuk merenung lebih dalam. Semakin kita mencari, semakin banyak keajaiban yang kita temui. Surah Al-Hadid, surah ke-5 ke-7, terletak di matik Al-Quran, tepat separuh daripada 116. Penempatan pusat ini bukan kebetulan. Ia adalah paksi sengaja, di mana keseluruhan wahyu seimbang. Al-Hadid mengandungi 29 ayat, sepadan dengan bilangan surah dengan muka taat. Darabkan 57 dengan 29, dan Anda akan mendapat 1,665 tanda tangan unik untuk surah tersebut. Setiap nombor diukur dengan tepat, mengukuhkan seni bina ilahi Al-Quran. Secara tematik, Al-Hadid menyeru kepada keseimbangan, iman dan sedekah, mencerminkan peranan strukturnya. Kedudukan pusatnya memperkuat mesejnya, keseimbangan dalam kehidupan, iman dan tindakan. Nombor 57 dan 29 adalah penanda ilahi, mengajak perenungan yang lebih mendalam. Mendekati Al-Hadid bermakna memasuki hati reka bentuk ajaib Al-Quran. Di sini, matematik dan makna bertemu, meningkatkan penghargaan dan tadabbur kita. Berat rohani surah Al-Hadid sepadan dengan kedudukan pusat matematiknya. Ia bermula dengan kedaulatan mutlak Allah, mengingatkan kita bahawa semua ciptaan berada di bawah kawalannya. Surah ini menggesa iman yang tulus dan sedekah, menonjolkan nilai pengorbanan dan komitmen. Ia memberi amaran terhadap keterikatan kepada kehidupan dunia, menggunakan gambaran yang jelas tentang kesenangan yang fana. Di tengah-tengahnya adalah seruan untuk keseimbangan, hidup di dunia ini tanpa melupakan akhirat. Surah ini menjanjikan cahaya bagi orang-orang beriman pada hari kiamat, berbeza dengan kegelapan bagi orang-orang munafik. Penempatan pusatnya menggariskan pelajaran universal dan abadi ini. Al-Hadid adalah panduan rohani yang lengkap, mengukuhkan prinsip-prinsip asas iman. Nama Al-Hadid, besi, mendedahkan satu lagi keajaiban yang menghubungkan kitab suci dan sains. Ayat 25 menyatakan, dan kami turunkan besi. Fakta yang disahkan oleh astrofizik moden besi, terbentuk di bintang-bintang dan dihantar ke bumi. Ayat ini menonjolkan kekuatan dan manfaat besi, mencerminkan peranannya yang penting dalam kehidupan dan teknologi. Perkataan Hadid mempunyai nilai abjad 26, sepadan dengan nombor atom besi. Mengira basmalah, ayat 25 menjadi ayat ke-26. Satu lagi korelasi yang tepat. Penyelarasan numerik dan saintifik ini terlalu tepat untuk menjadi kebetulan. Kekuatan besi mencerminkan peranan surah sebagai inti Al-Quran, memberikan kestabilan rohani. Mesej Al-Hadid adalah asas seperti besi itu sendiri. Keharmonian antara aspek saintifik, numerik, dan simboliknya adalah keajaiban berlapis-lapis. Ia mengajak kita untuk merenung tentang kesatuan firman Allah dan ciptaannya. Reka bentuk surah Al-Hadid adalah karya agung simetri, mencerminkan peranannya sebagai titik keseimbangan Al-Quran. Komposisi cincinnya mencerminkan tema di awal dan akhir, berpusat pada mesej utama. Surah ini bermula dan berakhir dengan kedaulatan dan rahmat Allah, membingkai ajaran intinya. Seruan kepada iman dan sedekah diimbangi oleh amaran terhadap kemunafikan dan janji cahaya ilahi. Di tengah-tengahnya terletak perumpamaan tentang sifat kehidupan yang fana dan seruan ke syurga. Struktur ini mengukuhkan pelajaran moral surah melalui keanggunan sastera. Setiap tema diletakkan dengan sempurna, mewujudkan rasa kelengkapan dan keharmonian. Surah ini adalah mikrokosmos reka bentuk Al-Quran yang seimbang dan disengajakan. Meneroka keajaiban matematik dan struktur Al-Quran, terutamanya dalam surah Al-Hadid, membuatkan kita kagum. Al-Quran bukan sekadar panduan rohani, ia adalah keajaiban ketepatan dan reka bentuk. Korak seperti 1,27 dan 2,7 muka taat dan simetri sempurna adalah tanda jelas kepengarangan ilahi. Tadabbur membuka khazanah ini, memberi ganjaran kepada mereka yang merenung dengan iman dan keyakinan yang lebih mendalam. Surah Al-Hadid berdiri sebagai bukti kejuruteraan ilahi ini. Penempatannya, keajaiban saintifik dan simetrinya semuanya menunjuk kepada satu kebenaran. Keharmonian Al-Quran antara matematik, mesej dan sains adalah keajaiban itu sendiri. Biarlah perjalanan ini menginspirasi kita untuk terus mencari, merenung, dan menemui. Al-Quran adalah lautan hikmah yang tidak berkesudahan. Dengan corak yang tidak terhitung, menunggu hati yang tulus. Dalam keharmoniannya yang sempurna, kita menemui bukti yang tidak dapat disangkal tentang kesempurnaan penulisnya. Bab 1. Pengenalan kepada harmoni Al-Quran. Pengenalan, bagaimana Al-Quran, sebuah kitab rohani, boleh menunjukkan ketepatan matematik.
Bab ini memperkenalkan konsep harmoni Al-Quran melalui simetri berangka dan tadabbur. Huraian Al-Quran bukan sahaja petunjuk rohani, tetapi juga karya dengan struktur terperinci. Teori kerangka Quran meneroka pola berangka, siri 729 dan muqatta'at sebagai penanda struktur, selari dengan surah Sad. Kitab yang kami turunkan agar mereka merenungkan ayat-ayatnya. Bab ini menetapkan matlamat buku, menunjukkan reka bentuk ilahi melalui tadabbur. Penutup harmoni Al-Quran mengajak kita merenung kebesaran Allah. Marilah kita mulakan perjalanan ini dengan tadabbur, menyelami keajaiban ayat-ayatnya. Bab 2, peranan tadabbur. Pengenalan apa itu tadabbur dan mengapa ia penting. Bab ini meneroka tadabbur sebagai kunci untuk memahami Al-Quran. Huraian tadabbur ialah merenung ayat-ayat Al-Quran dengan akal dan hati, seperti diperintahkan dalam surah Sad di 29. Ia operasi logik seperti mengenal pasti pola berangka dan hubungan tematik, melibatkan keimanan dengan penemuan intelektual. Contohnya, tadabbur menunjukkan simetri surah Al-Hadid dan pola sir 229 dan 211. Penutup tadabbur membuka pintu kepada hikmah Al-Quran. Teruskan merenung untuk menemui keindahan ilahi dalam setiap ayat. Bab 3, surah Al-Hadid sebagai paksi. Tengah pengenalan. Mengapa surah Al-Hadid dianggap nadi Al-Quran? Bab ini mengupas simetri tengah Al-Quran. Huraian, dengan 114 surah, surah Al-Hadid adalah titik tengah 114 ayat 257. Dengan 29 ayat, ia menghasilkan 57 29 nisin nato 593 sama dengan surah Al-Ala 87,19. Dalam jadual hasil darab 251, surah Al-Hadid kekal pada kedudukan ke-57, mencerminkan kestabilan besi dalam fizik nuklear. Seperti dinyatakan dalam surah Al-Hadid 57 limit dan kami turunkan besi. Surah Al-Hadid adalah nadi simetri, menghubungkan struktur rangka dengan mesej rohani. Penutup simetri surah Al-Hadid mengingatkan kita akan ketepatan ilahi. Renungkan ayat-ayatnya untuk mendalami hikmah Allah.